ceramah kita pada malam ini dengan menjemput mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal Parlimen dan Undang-Undang, Muhammad Datuk VK Liew. Beliau sebelum ni telah masuk berita kerana antara lain telah memasukkan satu usul di bawah peraturan mesyuarat 18.1 dan kita ada mungkin yang tertanya apakah niat beliau untuk memasukkan usul seperti itu. Kita tahu ada beberapa usul yang lain yang telah dimasukkan, tapi beliau sebagai menteri yang sebelum ni bertanggungjawab ke atas perjalanan Parlimen mungkin boleh juga menceritakan perbezaan mindset ataupun mentality waktu Pakatan Harapan dan juga sekarang, ya, dari segi Parlimen itu sendiri, perjalanan Parlimen. Kita juga sedar baru-baru ni setiausaha Parlimen, ya, setiausaha Dewan Rakyat telah ditukar at the very last minute, 5 hari sebelum sidang ditukar, ya. Jadi mungkin Yang Berhormat Datuk VK Liew boleh memberikan beberapa pandangan, dan tanpa melengahkan masa lagi saya menjemput Datuk VK Liew. Dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai kerana telah menjemput saya untuk mengadakan sesi ini bersama-sama dengan semua di sana. Terlebih dahulu saya ingin memulakan untuk bercerita sedikit sebanyak to get the narrative right. Bagaimana dan kenapakah saya membawa usul dalam peraturan mesyuarat 18 dibaca bersama-sama dengan peraturan mesyuarat 14. Ini dimulakan dengan surat bertarikh 17 hari bulan April yang telah pun dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat yang telah pun menentukan pada masa itu satu hari untuk persidangan. Dan pada masa itu telah pun dikatakan dalam surat itu kepada semua ahli-ahli Parlimen bahawa istiadat perasmian Parlimen oleh Sri Paduka Baginda akan bermula pada jam 10 pagi pada 18 hari bulan Mei ini, dan selepas itu mesyuarat Dewan Rakyat selama satu hari pada Isnin itu akan bermula selepas saja perangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Dan kita jangan lupa bahawa mesyuarat ini merupakan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14. Yang sebenarnya mesyuarat pertama bagi tahun ini telah pun ditentukan dimulakan pada 9 hari bulan Mac. Memandangkan ada peralihan kuasa pada 1 hari bulan Mac ini, maka mereka telah membuat keputusan untuk menundakan mesyuarat pertama ini kepada 18 hari bulan Mei. Jadi pada surat yang telah pun dikeluarkan oleh SUDL pada masa itu telah pun mengatakan dengan jelas bahawa susulan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bagi mengekangkan wabak COVID-19 ini, maka persidangan Dewan Rakyat akan diadakan bagi membincangkan rang undang-undang dan usul kerajaan sahaja. Dan susulan dengan itu mereka juga kata tidak ada sesi pertanyaan jawab lisan dan juga tidak ada waktu pertanyaan menteri, dan juga usul-usul di bawah peraturan mesyuarat 17, 18, 27, 49 dan semua itu tidak dibenarkan. Jadi kita dapat lihat bahawa surat ini bersama-sama takwin dengan takwin yang telah pun dikeluarkan, yang telah pun diberikan kepada ahli-ahli Parlimen ini amatlah tidak menasabah dan dia bertentangan dengan perlembagaan kita, kerana SUDL di sini telah pun mengeluarkan agenda-agenda tanpa kebenaran daripada ahli-ahli Parlimen. Apa yang berlaku dalam perkara ini, kita dapat lihat bahawa takwin ini telah pun bagi SOP biasanya takwin ini dibawa oleh menteri yang menjaga Parlimen. Ya, ini saya rasa menteri baru kita lah yang daripada Taqiyuddin. Mungkin dia tidak ada nasihati pihak kabinet pada masa itu untuk meluluskan takwin ini bahawa apa yang telah pun ditentukan oleh SUDR ini adalah bertentangan dengan tata cara Parlimen. Parlimen yang menentukan semua ini, dan maka saya telah pun membuat keputusan untuk mencabar surat ini, the legality of this letter, because it is not constitutional. Jadi dalam surat saya
kepada Dewan Speaker pada Mei yang lalu ini telah pun mencadangkan bahawa mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 ini ditangguhkan. Kita tangguhkan apa yang telah pun ditentukan oleh SUDL ini dan membincangkan isu utama dulu. Kita tidak mau terus pergi RUU ya. Kita tentukan bahawa usul yang penting kerana pada masa saya masukkan usul ini, saya tahu bahawa Yang Berhormat Langkawi telah pun memasukkan satu usul undi tidak percaya terhadap Yang Berhormat Pago, bahawa dia tidak ada keyakinan daripada ahli parlimen untuk meneruskan sebagai Perdana Menteri kita. Dan pada masa yang sama saya juga difahamkan dan juga saya tahu bahawa Yang Berhormat Sempurna saya pun memasukkan satu usul mengatakan bahawa Yang Berhormat Langkawi ada keyakinan daripada ahli parlimen untuk terus menjadi Perdana Menteri selepas usul pertama ya. Ini kita kena ikut the sequence of event. Selepas itu saya gunakan alasan ketiga yang mengatakan notis mesyuarat yang telah pun dikeluarkan oleh SUDL pada 17 hari bulan April ini tidak sah dan kita kena tepikan itu dan kita kena bincang usul pertama pada 18 bulan ini, yaitu selepas kita diraja kita bentang usul daripada Langkawi untuk menentukan sama ada Yang Berhormat Pago ini mempunyai keyakinan daripada Dewan Rakyat untuk meneruskan pentadbiran beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ya, usul alasan keempat yang saya telah pun mengatakan juga bahawa ahli-ahli parlimen yang datang daripada jauh, takkan mereka hanya datang ke Kuala Lumpur untuk bersidang sehari saja dan selepas itu kembali. Seperti Yang Berhormat Dr. Xavier telah pun berkata tadi, takkanlah kita hanya datang pada 18 bulan hanya mendengar kita diraja dan selepas itu tidak ada apa-apa usul yang dibawa ataupun tidak ada pertanyaan yang kita mau tanya. Jadi ini amat tidak bertentangan dengan peraturan mesyuarat ke-14 juga. Jadi di sini saya telah pun terima surat daripada pihak Dewan Speaker yang bertarikh 5 hari bulan Mei yang mengatakan dia tolak alasan pertama saya dan kedua, iaitu usul undi daripada Langkawi dan juga daripada Sempurna, tetapi dia terima alasan ketiga dan keempat saya. Bermakna pada masa 18 hari bulan ini sekiranya kita tidak ada terima surat daripada SUDL bertarikh 13 hari bulan Mei ini, yang hanya tadi Yang Berhormat Xavier telah mengatakan bahawa kita hanya tumpu kepada titah diraja sahaja. Ini telah pun kita bantah dan kita akan terus membantah bahawa prosedur yang telah tertakluk dalam standing order ini telah pun tidak dipatuhi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ada sekarang. Kerana daripada surat yang kita lihat daripada Dewan Speaker yang bertarikh 13 hari bulan Mei, dia telah jelas mengatakan bahawa susuran daripada arahan yang telah diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya, Yang Berhormat daripada Pago, yang mengatakan bahawa titah diraja saja akan menjadi satu bisnes pada hari Isnin ini. Jadi daripada keseluruhannya kita dapat lihat bahawa peraturan mesyuarat persidangan telah pun tidak dipatuhi. We can see that the constitutional requirement to have a parliamentary sitting has not been complied with. The important question for us to ask is, if on Monday it is only titah diraja, the King's Speech, does it constitute a parliamentary sitting? Because under peraturan mesyuarat, we can see that the parliamentary sitting has spelled out a few stages. The first, of course, important is the opening of parliament with all the ceremony and all that. And after that, Tuanku Agong will enter parliament and then we start the speech. Following which, we are going to have perbahasan. Kita akan ada perbahasan dan juga penggulungan daripada ahli-ahli berhormat. Sebelum ini biasanya penggulungan ini akan mengambil masa kurang lebih 4 minggu ya, 4 minggu, dan selepas itu dalam ujungnya semua kementerian akan bangun untuk berterima kasih kepada Tuanku Agong dan seterusnya
akan menerima ucapan-ucapan tuanku dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga kita akan mengadakan sesi soal bertanya dan juga sesi soal jawab dan juga sesi minister question time, usul-usul dan lain-lain ini. This constitute a parliamentary sitting. Now, another issue yang kita kena tanya daripada Perdana Menteri kita, di mana dia telah pun nak elak daripada kita tidak datang parlimen dan tidak mau jawab soalan ini, yaitu apabila parlimen telah pun ditangguh pada bulan 3, yaitu di bawah artikel 55 artikel constitution that said parliament can be prorogued for 6 months. Prorogation of parliament can be done for 6 months, yaitu daripada the last sitting. The last sitting ialah pada bulan Disember. Bulan Disember di mana kita telah pun mengadakan Dewan persidangan pada masa itu, dan 6 bulan bermula daripada bulan Disember. Jadi dia akan tamat kurang lebih saya rasa dalam 5 hari bulan Jun, ya. Kerana the last sitting we finish at around 5th of December. So the next sitting that they must have is before the 5th of June. In this case, they are doing it on the 18th of May. Now, the question we want to ask, as we know that on the 18th of May, they are going to have only the King's speech. And then the second part of the persidangan will be done in July. As far as I know now, I haven't seen the takwin, but I think they are planning to have it in July. So, meaning to say that they are going to have this persidangan mesyuarat pertama by installment. That means on the 18th, Tuanku speech first, and then after that, perbahasan in July. Can they overcome the 6 months period of prorogation? That is an issue that a lot of constitutional experts are now debating. Because if on Monday they don't have this perbahasan on the 19th, 20th, 28th until the 5th of June, meaning to say that this Perikatan National GPS government has breached the constitution. And me and YB Famil, YB Dr. Xavier, YB Khalid, and then YB, and all the YB, and all the people of Malaysia of right-thinking member of the society will not stand by and just sit and watch this present government under YB Pago, under Tan Sri Muhyiddin destroying our constitution. We all have this constitutional duty to ensure that our constitution is not broken, is not stolen by this backdoor government. So we have to actually do something about it, right? They have now denied my right and the right of my constituent in my kawasan in Batu Sapi from hearing my usul. They are saying that my usul can be heard in July. How can they deny me such right? Where is my remedy now? So I have no choice but to consider a court action against this government, because they have deprived the people from also knowing if YB Pago has the confidence of the House. It is very important that the House must first determine, seperti yang telah pun dikatakan oleh Yang Berhormat Dr. Xavier tadi, to determine first and foremost if Pago has the confidence. Sekiranya dia ada keyakinan daripada Dewan, barulah dia boleh mengendari usul kerajaan dan juga membentangkan RUU dan sebagainya. Sekiranya dia tidak ada keyakinan, then of course he cannot stand and tell the whole world that I am the Prime Minister of Malaysia, because he doesn't have the support of this 112 MPs. He has to prove to the House first. I think that is the foremost important why these two usul that have been filed by Langkawi and Batu Sapi have to be determined first on the first day of the sitting. But now they're using this COVID-19 and also the PKP as an issue to deny our right. So I want to ask you, can they do it? Can they use this akta pergerakan kawal pergerakan kita, this PKP
to stop us from gathering. Because if you look at Regulation 7 does not include parliamentary sitting. So we can gather. And the rationale is very simple. You have to allow the lawmaker to gather in a parliamentary sitting to pass necessary law to deal with this present pandemic. All the other states like Sabah, like Melaka, like Perak, and have done it. They have done it. They have already have their respective sittings. What can happen in Parliament is that the MOH can come in to set down with the guideline and say that this is your punya SOP. When you do your parliamentary sitting, you must do this, you must do that. Even social distancing, and there is a question mark on that. Right? What is social distancing in Malaysia? Tidak ada undang-undang yang mengatakan apa itu social distancing. Manakala di Singapura mereka telah pun pass the law, and I want to wake up our new law minister. Wake up, and look at Singapore. Right? They have already passed a law to define what is social distancing. Right? So in Malaysia, sekiranya tidak ada undang-undang yang mengatakan you have to do social distancing, how can you go out and ask the police to arrest people for not complying with this social distancing order? Tak boleh. I think the whole MCO is in question mark whether it is valid or not. I think it is illegal, and this is the point that I want to bring to the court also, to ask the court determine whether the MCO is valid. Right? I have doubt in it. I have done my research, and I have looked at the prevention of this infectious disease. And it is very unclear as to whether they have defined COVID-19 as an infectious disease in the schedule. I have checked through the AG website whether they have gazetted it. Macam tidak ada. So if COVID-19 is not part of the schedule, how can you use COVID-19 as a reason to stop us from meeting in Parliament, right? And to say that it is because for our own safety and health reason that after Tita Diraja, we all have to go home. I think this government has a lot to answer, and I think there is this talk in the market that our present Prime Minister menggunakan inilah untuk to buy time so that he can deal with the various MPs. So we have seen in the last few weeks, few days in fact, banyak MP yang telah pun diberikan kedudukan dan juga semua itu dalam JLC, dan ada punya yang menjadi duta sini, duta sana, duta pergi Middle East, yang satu duta kepada South Asia, and then satu lagi duta ke China. What is all this? And then we have 70 ministers in the cabinet. This is one of the largest cabinet minister in the world. Why? Why is this Prime Minister wants to please everybody? It just proves one point only, bahawa beliau adalah seorang Perdana Menteri pemimpin yang lemah and very weak, and then he is subjecting himself to various demands, and then he's been arm twisted, he has been blackmailed and things like that. And I believe sincerely from the mind of all these ordinary Malaysian people that Yang Berhormat Pago have to reconsider his position as the Prime Minister of Malaysia, right? Because if he is subjecting himself to all this coercion, to all this kind of pressure and demands, I think he has to ask himself whether he should continue as the Prime Minister. We want a Prime Minister that is strong, that is firm, that is not subject to all forms of inducement and not all form of pressure, not all form of demands. I cannot fathom in my mind some of the UMNO MPs, what demand will they make, especially those that are facing court action. Can you imagine what kind of demand they will make? So I leave that answer to you. So with that, YB, that probably finish what I have to say. I want to give the opportunity to the others YBs to also speak their mind on this particular issue.
which is of utmost importance to every single Malaysian out there. Thank you.